Ya, kita kembali lagi menurut Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Di awal tadi sudah pun kita memberikan, kita ada satu segmen yang kita bawakan, iaitu segmen bahasa dan kesusastraan Melayu. Dan narasumber kita pada kali ini ialah beliau merupakan Ketua Bahagian Bahasa dan Sastra Timbalan Pengetua Sekolah St. Andrew, Bandar Sepegawai. Tak lain tak bukan Dr. Chong Ah Fok. Selamat pagi, selamat datang ke studio. Terima kasih. Jadi kali ini kita akan membincangkan tentang perkara yang amat penting, amat berguna, praktikal sebenarnya bagi memperkasakan bahasa Melayu, iaitu buku kerja. Apa peranannya ni sebenarnya untuk memperkasakan bahasa Melayu? Apa kaitannya buku kerja dengan bahasa Melayu, peranannya? Kadang-kadang benda ni indah terlampau berkait kan, doktor? Tetapi kenapa amat penting? Silakan. Ya, terima kasih. Tapi dulu saya ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan buku kerja ni. Buku kerja ialah buku yang mengandungi soalan-soalan. Soalan-soalan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Dalam konteks kita pada hari ini, mata pelajarannya adalah bahasa Melayu. Memperkasa itu pula boleh kita perkecilkan skopnya. Dalam konteks ini ialah memperkasakan, maksudnya menjadikan para pelajar itu dapat menguasai bahasa Melayu dan mereka dapat markah yang terbaiklah dalam peperiksaan sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat di peringkat GC O level dan seterusnya lah. Itu yang dimaksudkan memperkasa itu. Dan memperkasa yang kedua tentulah penguasaan bahasa Melayu itu di peringkat nasional, yaitu para pelajar dapat berbicara bahasa Melayu itu dengan semurninya bahasa Melayu, bukannya dicampur aduk dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Kita sekarang ini aneh ya, sekali bercakap itu kita menggunakan sekurang-kurangnya 3 bahasa, kalaupun tidak bahasa, 4 bahasa kan. Jadi kalau sekiranya kita dapat memperkasakan bahasa itu, artinya kita menggunakan bahasa Melayu itu bukan saja murni, tetapi menggunakan bahasa Melayu tinggi. Inilah yang diasuh di sekolah. Salah satu caranya ialah melalui pendidikan dan latihan-latihan. Jadi buku kerja adalah salah satu daripada sumber yang boleh kita gunakan untuk mencapai tahap inilah. Jadi tentunya setiap buku ini mempunyai peranan yang tersendiri. Jadi apa antara peranan dan juga fungsinya ini? Ya, peranan buku kerja ini sebenarnya ada 2 ya. Pertama, buku kerja ini di bilik darjah, ia boleh membantu guru-guru untuk menyediakan tugasan untuk para pelajarnya menjawab. Ini adalah merupakan salah satu daripada proses pembelajaran. Karena setiap pembelajaran itu prosesnya di akhirnya nanti ialah kita mau melihat sejauh mana para pelajar itu dapat memenuhi objektif pendidikan pembelajaran pada masa itu. Ya. Peranan yang kedua ialah sebagai satu bahan tambahan kepada para pelajar untuk mempelajari sesuatu mata pelajaran. Dalam konteks ini bahasa Melayu. Dalam hal ini ada 2 jenis buku kerja sebenarnya. Satu ialah buku kerja yang mengandungi jawapan di belakangnya. Mungkin waktu dulu masa sekolah pernah membeli buku kerja seperti ini kan. Jadi buku kerja seperti ini sesuai untuk para pelajar menggunakannya di rumah. Karena apabila selepas mereka menjawab soalan, mereka boleh menyemak jawapan di belakangnya. Ini dinamakan sebagai pelajar yang otodidik ya, yaitu belajar sendiri dan membetulkan dan mengurusi sendirinya. Dan yang kedua tadi yang perlu digunakan di bilik kerja ialah buku kerja yang tidak ada jawapannya. Karena jawapannya itu nanti akan dibimbing oleh guru. Kalau ada jawapannya, guru senang saja, tidak perlu lagi kan. Jadi ada dua bentuk buku kerja berdasarkan kepada peranannya tadi itu. Jadi buku kerja yang akan kita bincangkan hari ini ialah yang pertama tadi itu, yaitu buku kerja yang tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Karena di situ kita mau menguji para pelajar menjawab soalan-soalan yang disediakan
melalui pengetahuan, pemahaman dan juga ilmu yang mereka dapati daripada pengajaran guru berdasarkan kepada satu-satu unit sistem bahasa yang diajar. Ya. Jadi pengalaman dalam segi penerbitan buku kerja ini dapat diceritakan sedikit macam mana untuk Ketani apabila Ketani kan menerbitkan satu buku, mungkin macam mana untuk membuatkan buku ini lebih bersahabat dengan situasi guru, situasi murid dan juga situasi semasa tentang macam mana kan Ketani memperkasakan bahasa Melayu. Saya sendiri pun kadang-kadang terasa agaknya sadar bahawa kadang-kadang tercampur adukkan bahasa kan kerana itu keseharian Ketani. Jadi macam mana untuk membuatkan buku-buku kerja ini lebih bersahabat kepada kanak-kanak milenial masa ini. Kan yang mereka suka mencampurkan, mencampur adukkan bahasa. Kadang-kadang gulai perang pun dah tahu. Lebih dikenali sebagai brown sugar. Jadi macam mana ni, Doktor? Okey, terima kasih. Perkataan yang aku gunakan, saya rasa adalah bahasa Melayu tinggi, iaitu bahasa yang memesrakan ya kepada pelajar. Ini salah satu bahasa yang boleh kita ni sebarkan, terutama sekali di media massa seperti ini. Sebenarnya banyak istilah yang boleh kita gunakan yang sebenarnya murni Melayu. Ya. Jadi buku kerja yang dimaksudkan tadi itu ialah buku kerja pertama sekali ialah dalam konteks negara kita buku kerja yang memenuhi piawaian negara kita. Piawai di sini satu adalah dari segi pendidikan, sistem pendidikan kita yaitu SPN 21 di mana dalam SPN 21 telah menekankan bahawa sumber pembelajaran selain daripada buku teks, salah satu daripadanya adalah buku kerja. Ya. Jadi buku kerja di sini supaya ia lebih mesra, ia lebih bersahabat dengan para pelajar kita di negara Brunei Darussalam. Sepatutnya pertama sekali ialah isinya tentulah yang bersesuaian dengan konsep negara kita. Ya. Ini adalah tata amalan yang harus kita amalkan. Memang kita akui banyak buku kerja di luar sana, tetapi yang mesra dengan para pelajar negara kita mungkin kurang kalau kita bercakap di negara Brunei Darussalam. Jadi kerana itu saya berinisiatif untuk menyediakan bahan seperti ini. Ya. Jadi di situ kalau kita melihat bahan-bahannya adalah mengenai cerita-ceritanya berkenaan dengan tempatan. Contohnya di negara Darussalam, Temburung, Belait dan Tutong. Kalau dilihat pun itu yang sebenarnya lebih mesra dengan Ketani. Dekat dengan kita. Mungkin dapat bagikan contoh, Doktor. Salah satu daripada buku kerja di sini ini. Salah satu daripadanya. Contohkanlah. Contohkanlah. Ya? Okey. Buku kerja tahun 7 ya. Cuba. Saya mau jual. Yang mana satu Isai? Tahun dua-duanya tahun 8. No. Tahun 7 tahun 8. Okey. Tahun 8 tahun 9. Kemesraan yang pertama sekali kita lihat ialah kalau kita lihat mercu tanda di gambar-gambar di bukunya di depan nanti. Kampung Air. Kita gunakan itu Kampung Air kan. Mercu tanda yang ada di negara Brunei Darussalam. Dekat dengan kita, ya. Ini kalau silap saya di daerah Tutong, bukan? Di daerah Tutong. Di daerah Tutong, kan? Di Tutong. Mercu tanda. Yang ini di apa? Itu depan Kampung Air. Di Kampung Air. Iya, betul. Dan yang ini di Kampung Air. Ini adalah kemudian isi-isinya pembinaan-pembinaan ayatnya menyentuh berkenaan dengan negara Brunei Darussalam. Kehidupan harian. Semua aspek, nama tempat, nama orang. Paling saya suka ini. Dayangku Aisyah. Wow. Ada salah satunya buku kerja tata bahasa Melayu tahun 8. Pilih jawapan yang betul dan tuliskan hurufnya sama ada A, B, C atau D dalam petak jawapan. Soalannya kelima ni kan, ya. Dayangku Aisyah. Nama pun nama Brunei. Terpilih sebagai apakah dalam sukan antara sekolah-sekolah menengah seluruh negara pada tahun ini? Adakah A, sastrawan, B, negarawan, C, olahragawati, atau D,
olahragawan. Kalau tentang sukan tu apa jawapannya tu? Cuba tadi cuba jawab dulu. Pastinya silah olahragawati. Tetapi seperti yang doktor katakan tadi, yang bagusnya tentang buku kerja ni ada sudah pengiktirafan Ketani cintakan negara Ketani sendiri dan meresapkannya lurus ke tu doktor. Betul. Ijab saya pakai bahasa Melayu Bahasa depan Melayu doktor dia. ni. Kalau saya tu sekali. Jadi meresapkan cerita-cerita orang Brunei, masyarakat Ketani ke dalam buku kerja supaya lebih bersahabat. Yes, betul. Mungkin tambahan sedikit doktor. Ya, selain daripada itu buku-buku kerja yang lain sebenarnya saya menyediakan ada 4 buku kerja. Buku kerja tentang bahasa, kemudian bahasa Melayu lama dan puisi, dan yang terbaru ialah kefahaman dan ringkasan. Ya, dan sebelum itu di peringkat awal penglibatan saya dalam membuat buku kerja ni, saya membuat buku kerja untuk tahun 7. Tahun 7. Tahun 7 ni kalau dulu darjah berapa kan tu? Tingkatan 1. Tingkatan 1, ya. Jadi, Terkena nampak jauh umur itu berapa sudah menikah. apabila kita menggunakan sistem pendidikan baru, SPN 21, jadi masa itu buku kerja masih kita gunakan buku teks yang kita import. Walaupun ada sedikit kebruneiannya, tapi saya rasa kurang lengkap pada masa itu. Jadi saya menggunakan buku kerja. Ini membutuhkan semua sekali. Semua sekali. Kemudian pada masa itu hanya di peringkat awal, tahun 7-8 saja. Kemudian saya buat buku kerja bahasa Melayu lama dan puisi. Dapat dilihat Ya. sedikit. Yang ini Bahasa Melayu lama. Bahasa Melayu buku lama. kerja bahasa Melayu lama dan puisi untuk tahun 9 tingkatan 2. Ketanin dampit ni. Ketanin dampit ni. sampai buku tahun 11 untuk O level. Jadi buku ini menyentuh berkenaan kemesraan dan dekat adalah menggunakan bahan-bahan tulisan penulis-penulis tempatan bagi semua sajaknya. Adakah bagi semua sajaknya? Sajak. Jadi Kalau sajak kita lihat, sajak-sajak tempatan lah Sajak-sajak yang difokuskan tempatan di sini. yang Tetapi yang ada saya lihat beberapa Di belakang. ada hikayat-hikayatnya adalah hikayat Nusantara. Ya. Banyak dipakai. Sebab hikayat-hikayat ini saya juga ada memasukkan hikayat dalam bahasa Brunei. Walaupun di dalam sukatan pelajaran belum secara resminya memasukkan ya, tapi masih boleh kita gunakan di situ ya. Okey. Dan satu keistimewaan selain daripada menggunakan bahan tempatan, iaitu sajak-sajaknya di sini, buku ini juga ada mengandungi di belakangnya kamus ringkas, iaitu glossary. Ada kamusnya. Glossary. Jadi para pelajar tidak perlu membuka kamus yang lain. Di sini ada tersedia perkataan-perkataan lama yang dikatakan memudahkan. Bahasa Melayu akiak namanya. Ada tekan dicakapkan ni doktor. Saya amat kagum. Apa tu? Saya amat kagum ni doktor. Buku kerja bahasa Melayu lama Dan puisi bagi tahun 9. Kalau dilihat di glosari di belakang ini amat membantu sekali. Terutama bagi mereka yang ingin membuat puisi atau untuk membuat lagu kan. Kita ni perlu belajar ni. Ya betul. Paling saya suka ni olang-aling. Apa itu olang-aling? Arti olang-aling. Paling saya suka berayun-ayun ke kiri dan ke kanan. Itu artinya kalau tadi berjalan macam-macam tu olang-aling ya jatuhan. Pacal hamba kepada raja. Padah yang akan terjadi. Macam-macam antara glosari. Banyak kata ni dapat belajar ni daripada apa tu? Wah, tidak sangka daripada buku kerja pun package. Jadi di sini doktor, antara cabaran untuk membuat buku. Ya cabarannya. Ya, cabaran itu memanglah kalau dilihat sebelum saya memulakan ini dulu di Brunei agak kurang. Memang ada penulis tapi tidaklah begitu banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara luar ya. Sedangkan sebagaimana saya katakan tadi, buku kerja ini sangat membantu kepada pelajar. Sama ada di bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Ya. Jadi cabaran paling utama sekali ialah dari segi masa untuk menyiapkan. Ya, maklumlah kerana untuk menyediakannya banyak pertimbangan yang perlu diambil. Betul. Seterusnya ialah untuk mencetak.
Di negara kita ada beberapa proses yang perlu dipatuhi kerana ia perlu masuk ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk kelulusan, kemudian ia masuk lagi ke Kementerian Pendidikan untuk mendapat bukan pengiktirafan tapi untuk mendapat kebenaran. Kerana bahan ini akan digunakan oleh para pelajar kan. Tapi saya telah pun melalui kesemuanya itu dan telah pun dikatakan berjayalah untuk menerbitkan buku-buku itu. Itu antara cabarannya. Dan cabaran yang ketiga ialah dari segi kosnya. Oh ya. Kosnya ni tahulah. Menakjubkan. Ya. Lagipun saya tidak dapat mencetak terlalu banyak kerana itu cabaran yang keempat. Sambutan daripada bukan pelajar mungkin mereka ingin, tapi kepada ibu bapa kerana kurang yakinlah. Kerana mereka percaya dengan adanya guru segala-galanya. Sebenarnya buku kerajaan ini boleh membantu sebenarnya, tapi mungkin kesedaran ini belum ada lagi. Jadi itulah sebabnya apabila mencetak buku ini kena minta mencetak dalam harga dalam jumlah yang minimum. Itu pun dalam keadaan minimum 300 hanya boleh habis terjual 3 atau 4 tahun. Coba bayangkan. Sedangkan kosnya pencetak mereka tidak mau menangguhkan 3 tahun bayar semuanya. Jadi ini adalah cabaran. Karena untuk menerbitkan buku ini, kalau hanya satu label saja, bagaimana dengan label yang lain? Tidak ada kesinambungan ya kan? Jadi karena itu saya melakukannya, mencetakkannya ke semua sekali labelnya. Maksudnya tahun 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 5 buku. 5 buku kalau 300 sudah 1.500. Kalau kos sebuah RM2, bayangkan. Dan yang ini terpaksa kita keluarkan modal lebih awal dan hanya lebih kurang 3 ke 4 tahun semuanya itu terjual. Jadi itu cabaran. Tapi ketika ini memang buku ini menjadi buku-buku yang dikhususkan untuk pelajar-pelajar kita. Iya. Alhamdulillah. Okey, itu dia. Dan juga mungkin sebagai menutup tirai wawancara kita pada pagi ini, antara saranan dan juga pandangan doktor dengan topik yang kita bawakan pada hari ini. Iya. Untuk memperkasakan bahasa Melayu ini, buku kerja adalah merupakan salah satu daripadanya. Ya. Walau bagaimanapun, saya menyarankanlah ya supaya di negara kita ini, terutama sekali saya bercakap tentang pelajar, memperkasakan ini saya katakan tadi dari segi nasional satu perkara, sebagaimana Tita Kepeduli pada tahun 1988. Tapi yang saya fokuskan di sini ialah memperkasakan bahasa Melayu ini di kalangan pelajar apabila mereka menghadapi peperiksaan seboleh-bolehnya. Ini bahasa ibunda kita kan. Mereka sekurang-kurang mendapat markah kalau tidak pun A+, dapat A saja, iaitu 90 ke atas. Jadi untuk itu kepada ibu bapa dan para pelajar perlulah berusaha untuk mendapatkan pelbagai sumber. Saya tidak menidakkan peranan guru di bilik darjah, tetapi adalah elok untuk mempelbagaikan bahan supaya para pelajar ataupun kanak-kanak dapat membuka perhatian mereka. Selain daripada melalui laman sesawang ataupun internet dan sebagainya. Jadi maksudnya perbanyakkanlah bahan itu ya. Ini adalah dalam tanda kutip, ini saya pakai tanda kutip hands-on experience, pengalaman hands-on di hadapan, dan juga dengan adanya buku kerja ini, namanya buku kerja, melatih ketani, melatih ketani untuk lebih memperdalamkan lagi macam mana untuk tani memperkasakan bahasa Melayu. Jadi kita harapkan maju jaya nih doktor, dan kita harapkan diterima masyarakat ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan sampai kita jumpa lagi doktor. Terima kasih.